Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Yang berhormat Diksa, Esko yang masih bergelar Esko, yang berhormat Adil Zahri, Naib Presiden Timbalan Menteri Pertahanan, MK Ibrahim dan seluruh ahli jawatan kuasanya, seluruh yang hadir jentera pilihan raya daripada Parti Amanah, rakan-rakan daripada Keadilan, DAP, rakan-rakan daripada UMNO dan Barisan Nasional, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita bersama dan sudah penghujung malam karena besok kita hari bekerja. Kita memilih soal perpaduan untuk kemakmuran, demi kemakmuran. Perpaduan ini cukup penting. Kalau kita keras kepala, kita saja yang boleh, orang lain tak boleh. Kita saja yang betul, orang lain tak betul. Kita saja yang berakidah, orang lain tak berakidah. Kita pegang perkara-perkara itu selalunya membawa kepada kekacauan. Saya ambil contoh, ada negara selepas pilihan raya 8 bulan tak boleh lantik presiden lagi, yaitu Lebanon. Kerana di Lebanon itu ada masyarakat Kristian, ada masyarakat Sunni, ada masyarakat Ahlul Bait Syiah, ada masyarakat lain kaum Drus. Mereka, di antara mereka tidak boleh cari jalan kompromi. Selepas Michael Aoun, presidennya habis tempoh, sudah 8 bulan 12 kali bawa usul dalam parlimen, tak lepas lagi, tak dapat lagi siapa presiden Lebanon. Nak lantik Perdana Menteri mengambil masa lebih 3 bulan. Akhirnya negeri itu rakyatnya keluar tunjuk perasaan, membakar bank, membakar tayar. Negeri itu menjadi miskin. Kehidupan rakyat Lebanon sekarang ini bergantung kepada rakyat mereka yang bekerja di luar negara, terutama di Eropah, dan mereka menghantar wang kepada keluarga mereka untuk menyara hidup. Tanah negara mereka dilanda dengan kekacauan dan tidak stabil. Lebanon terkenal dengan pusat pelancongan. Memang cantik negerinya, orang-orangnya pun cantik. Itu. Tapi cantik ke, orang ke, pantai ke, bila tidak stabil, orang tak pergi dan negeri itu menjadi susah. Iraq selepas pilihan raya tak dapat lantik Perdana Menteri lebih daripada 4 bulan, 5 bulan. Tak dapat lantik Perdana Menteri kerana setiap puak berkeras untuk meletakkan orang mereka menjadi Perdana Menteri, sedangkan mereka tak cukup bilangan ahli parlimen. Akhirnya Iraq tidak stabil sampailah kepada hari ini. Bunga-bunga kestabilan baru muncul selepas sudah beberapa bulan mereka hadapi pilihan raya. Alhamdulillah, kita di Malaysia kalau tersalah urus akan menjadi seperti itu. Keputusan pilihan raya sejak daripada tahun 55 kita mula ada pilihan raya, sampai kepada tahun 59 dan sampailah kepada tahun 2018 tak pernah berlaku. Satu parti pun tak cukup untuk tubuh kerajaan. Malam keputusan pilihan raya, kita berada di Dorzet Hotel, Subang Jaya.
Kita tunggu keputusan di situ. Sampai dah pukul 2 pagi, Sabah, Sarawak dan semua kita dapat tahu Pakatan Harapan dapat 82, Barisan Nasional dapat 30, Perikatan Nasional dapat 74. Siapa pun tak cukup. Nak tubuh kerajaan macam mana? Nak tubuh kerajaan perlu 112, PH 82, BN 30, lagi jauh, PN 74. Parti Sabah Sarawak campur semua pun tak cukup juga untuk nak tubuh kerajaan. Masa itulah beberapa orang wakil rakyat membuat SD untuk menyokong Mahyudin Yassin. Dan Mahyudin Yassin dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam keadaan runcing begini, alhamdulillah raja-raja Melayu kita ini, termasuk Yang di-Pertuan Agong, menggunakan wisdom kebijaksanaan mereka macam mana nak cari jalan dalam keadaan hang parlimen tergantung. Saya sebut tadi apa yang jadi pada Lebanon, sampai orang bakar bank habis, bakar hotel, bakar apa semua. Apa jadi pada Iraq, demonstrasi sampai berhari-hari, berbulan-bulan, dan sekarang baru dapat keamanan. Lebanon belum. Maka hadirin sekalian, Mahyudin Yassin klaim, dia kata dia dapat majoriti. Anwar tak klaim dia dapat majoriti. Dalam keadaan begitu, kedua-duanya dipanggil oleh istana. Bila dipanggil oleh istana, pihak raja-raja Melayu Yang di-Pertuan Agong tentang tubuh kerajaan perpaduan. Sebab kita tahu Mahyudin dia habaq, dia beritahu, dia cukup bilang kerana dia ambil yang SD lompat, sedangkan kita dah buat akta lompat parti. Kalau lompat, dia kena buat pilihan raya semula. Kalau pilihan mereka menang tak apa, kalau kalah lagi parlimen tergantung. Berapa lama Ramo tunggu? Akhirnya hadirin sekalian, dalam keadaan begitu, Zaid Hamidi dan pemimpin BN bersetuju untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bila mereka bersetuju, dia beratas parti. Semua yang bertanding atas partinya kena ikut. Kalau ikut tak boleh, kerana kita dah ada akta lompat parti. Maka hadirin sekalian, dalam dua pemimpin itu, Mahyudin tak setuju tubuh kerajaan perpaduan, Anwar Ibrahim setuju. Maka hadirin sekalian, bila Anwar Ibrahim dapat angka lebih daripada 112, beliau pun dipanggil untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, diikuti dengan rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak, diuji dalam parlimen. Anwar Ibrahim dapat sokongan 2/3 majoriti. Hadirin sekalian, masa kadang genting itu, Presiden PAH ditanya, dia masa tu dalam kereta, bagaimana? Kita dah lebih, kita dah cukup jumlah. Masa dia cakap itu betul, dia lupa yang mencukupkan jumlah itu mereka yang lompat. Lompat tak boleh, kerana akta lompat parti telah pun diluluskan di parlimen, disetujui oleh semua pembangkang dan kerajaan. Inilah hadirin sekalian, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah jadi Perdana Menteri. Kemudian hadirin sekalian, kalaulah kita nak dendam, saya ni nak terima UMNO senang kan? UMNO ni berapa tahun kita lawan mereka. Tapi kalau kita berdendam begitu, hadirin sekalian, siapa nak tubuh kerajaan?
Bila siapa pun dari tubuh kerajaan, apa yang jadi? Tambah Malaysia ini negeri multiracial, lagi bahaya. Sebab itulah langkah bijak kita menerima nasihat supaya tubuh kerajaan perpaduan. Orang kata ini kerajaan ini kawin paksa lah, kawin macam kata lah. Kadang-kadang kawin yang di-arrange, direstui oleh ibu bapa, kadang-kadang lebih berkah. Betul kadang? Kita ni anak teruna duk kalau pilah, anak mara duk dulu apa simpang petang, tak pernah tengok, tak pernah jumpa. Mak bapak kira kahwin. Malam pertama tu kita ni, orang pasangan ni tak pernah kenal. Dia tersentuh kaki, sorry. Padahal bini dia dah. Dia tak tahu bini dia tahu buat kadang masalah mak cilik api. Dia tak tahu. Hari-hari masing-masing orang kata apa ni, cuba mendekati. Kadang-kadang bergaduh lah. Tapi dalam keadaan begitu, bila dah kenal, dah mesra, 10 tahun, 10 anak. Yang di Pinang yang cinta sama cinta ni pula, kadang-kadang ni bukanlah semua artis, adalah orang tertentu. Masa kahwin tu, Masya Allah, 7 persalinan perkahwinan. Gaun evening, gaun malam, kebaya panjang, kebaya pendek. Ada pula istiadat membatalkan ayat semayang, cium dahi, sarung cincin, belanja 200,000. Pelamin ambil konsultan nak buat pelamin. Punyalah kenuri besar di hotel 5 bintang. Tengok-tengok 6 bulan bercerai. Betul ke tak? Jadi kalau mak bapak kira tu berkat. Orang tua-tua kita ni, raja-raja ni dan pak, kena tubuh kerja perpaduan. Dalam keadaan begitu, kita pun cemana ni aku nak duduk sebelah Mak Hasan ni. Apa lagi tu gaya bumi biru, nak duduk mana sebelah. Tapi yang dari sekalian, karena kita nak jaga, saya sebut tadi, perpaduan dan keharmonian. Kalau tidak, saya cakap jadi Lebanon dan Syria. Kita lihat sebuah negara orang Islam lagi apa jadi sekarang, karena tak boleh tolak ansur. 2 jeneral tentera bertelagah, 1 jeneral utama, 1 jeneral wataniah. Macamlah Adli bertelagah dengan Mak Hasan. Tapi sana lagi terus bertempur penyokong-penyokong itu. Lebih 3,000 dah orang mati di Khartoum. 3,000. Dan mula pertempuran pula itu bulan Ramadan. Belah jeneral ni Allahu Akbar, jeneral ni pun Allahu Akbar. Yang nembak dengan peluru pandu orang Islam, yang bom dengan kapal terbang orang Islam, mati orang Islam, pelarian orang Islam di Sudan. Alhamdulillah, kita Allah selamatkan kita dengan membuka hati kita bersikap toleransi. Maka kita pun tubuh kerajaan. Bila tubuh kerajaan, memanglah nak lantik, parti ni nak lebih, parti nak, itu bukan biasa. Bukan biasa dalam kita bekerja sama. Tapi ia telah berjalan sampai sekarang dah 8 bulan lebih. Hadirin sekalian, saya berterima kasih kepada orang Islam karena mereka jaga agama. Bila diberitahu Islam terancam, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Suruhanjaya Perak kata, lelaki akan berkahwin dengan lelaki, perempuan akan berkahwin dengan perempuan. Alu bertemu alu, lesung tidak berguna lagi. Belakang orang. Kemudian guru-guru yang dipengaruhi oleh kementerian ni, menteri-menteri ni, ustaz balik beritahu ke mak bapak, jangan undi Pakatan Harapan. Kalau menang Pakatan Harapan, kerajaan akan arahkan
wanita-wanita Islam pakai skirt semula. Ini dan DAP akan memerintah dan kuasai negara kita. Malaysia akan bercantum dengan Singapura, Yahudi akan masuk dan Kristian bermajalela. Orang Islam dengar hujah-hujah itu, Islam mesti diselamatkan. Maka mereka tolak Pakatan Harapan di Terengganu, Kelantan, Kedah, sebahagian daripada Perak, sebahagian daripada Selangor. Yang kita lihat parlimen-parlimen kita di Sabak Bernam, di Tanjung Karang, di Kuala Selangor, di Kuala Selangor menang, di Ulu Langat kalah. Karena apa? Orang Melayu di Kuala Langat, orang Melayu berubah sebab Islam terancam. Bagi saya puji sikap orang Melayu itu karena dia nak menyelamatkan Islam. Anwar Ibrahim angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Sekarang sudah 8 bulan lebih. Ada tak kerajaan kita izin lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan dengan perempuan? Ada kena? Ternyata sekarang pemimpin PAS bohong. Boleh nampak? Jadi ahli-ahli dan penyokong-penyokong PAS yang dengar live atau cakap saya begini, patah baliklah. Dulu kamu mengundi itu saya simpati, saya sokong karena kamu nak selamatkan Islam. Kemudian peruntukan kepada agama Islam di peringkat persekutuan dan negeri-negeri di bawah kerajaan kita di Negeri Sembilan, untuk agama dikurangkan atau tidak? Kurang tak? Tambah. Di federal pun tambah. Artinya toh mahal. Kalau kita bersama dengan DAP, peruntukan kepada agama akan dikurangkan. Tak betul. Kemudian dah 8 bulan. Kalau ibu bapa setuju anak dia nak pakai skirt sendiri, itu soal lain. Ada arahan Kementerian Pendidikan supaya pelajar-pelajar wanita Muslim pergi sekolah buang kain pakai skirt semula. Ada ke tak? Bohong lagi. Sebab itulah kita yakin di atas apa yang berlaku sekarang ini, dan mereka pun kalah di mahkamah banyak dah. Habis agama hadir lepas ke Cina. Tu Ustaz Haqior beri mahkamah kalah. Dulu Ustaz yang kata haliling tak panah kena cermin mata jatuh. Kalah, tak ada fitnah-fitnah itu semua kalah. Dan yang fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim hal LGBT pun kalah. Tapi Anwar ni dia jiwa dia besar. Kalau saya lawan fitnah saya macam tu, saya saman, saya ligan sambil lubang cacing. Anwar tidak, bila dah kalah sudahlah. Dia suka pemaaf orang. Sebab dia biasa kena penjara, masuk keluar dan sebagainya, dia jenis hati dia suka pemaaf orang. Kalau aku tak tangan kiri pun tangan kanan lah. Ada yang tulis sekalian. Dan seperti disebut oleh saudara Adli tadi, apa mesyuarat kabinet yang pertama, apa dia perintah Perdana Menteri? Hapus miskin tegar. Kami menteri-menteri ini kata, boleh kami nak hapus dalam masa setahun? Boleh tak boleh? Buat. Itu perintah dia. Jadi kita kena buat. Carilah merata subang tadi macam kata veteran rumah roboh pipa baik. Dan menteri besar kita pun cari. Sebab kita nak hapuskan miskin tegar, sekurang-kurang dia pergi ke taraf miskin. Daripada miskin tu baru dia naik nanti kepada M40. Jadi kita nak hapus miskin tegar. Berjaya atau tidak, kita sedang usahakan. Itu juga bantuan-bantuan di bawah ini, di nelayan, petani, diteruskan bahkan dipertingkatkan. 15 bulan ini di Kedah kami akan lancarkan padi, penanaman padi 5 tahun 5 kali 2 tahun dengan perbelanjaan dijangka lebih dari 3 bilion sistem pengairan. Dan kita tahu negeri itu dikuasai oleh Sanusi. Bagi kita bukan Sanusi, bukan apa, mereka rakyat Malaysia, terutama mereka orang Melayu, orang Islam. Perlu kita bantu, kita tak mau orang buat bendang ni sampai bila pun ketinggalan. Maka kita usaha nak beri satu inisiatif supaya boleh buat 5 kali 2 tahun. Dan di Malaysia ni padi yang terbaik ialah Skincan Selangor.
saya bawa model sekincang itu, buat di Perlis, buat di Kedah, buat di Pahang, supaya insya-Allah dalam masa beberapa tahun lagi kita padi akan cukup, beras akan cukup dikeluarkan oleh Malaysia. Ini yang kita usahakan sekarang ini. Tapi syaratnya kerjaan kena stabil. Sepatutnya saya ni datang ni, sepatutnya masih Menteri Pertahanan. Betul ke tak? Tapi karena si celaka syaratan MUF itu, Menteri Pertahanan tukar apa? Kalau saya tukar Imam Sabri, di Syamuddin, macam Mak Hasan dia naik karena kita menang pilihan raya lah. Dan insyaAllah Menteri Pertahanan dan Adil ini timbalannya akan kekal sehingga pilihan raya akan datang. Melainkanlah kalau buat perangai tak baik, Perdana Menteri tukar, itu lain. Ini yang tulis sekalian, cuba kita lihat. Kita baru 22 bulan, dasar baru nak berubah, tukar. Naik Mai Sabri. Bila naik Perdana Menteri, tukar menteri, dia tukar siasat politik, dia tukar siasat khabar, dia tukar siasat ni, tukar pegawai ni. Kami depan 6 bulan lebih tak selesai lagi ni nanti pegawai. Na'udzubillah, katalah lepas pilihan raya ni tukar kerajaan, tak mampu. Tukar pula siasat macam mana kerajaan nak berjalan, dasar-dasar nak berjalan. Dalam masa 4 tahun 3 Perdana Menteri, tu Mahathir, Mahyudin, Mai Sabri. Tu pun mai jumpa saya lagi tu. Masa tu dekat dah pilihan raya, ada seorang tu dia kata, boleh tak kita tukar Perdana Menteri yang keempat? Dia pun nak penjatuh pula ni Mai Sabri untuk naikkan dia sebagai Perdana Menteri. Dia kata kalau Bang Mat setuju jadi, sebab yang lain semua dah setuju. Saya kata no, cukuplah, kami dah tanda tangan MOU. Biarlah kerajaan Mai Sabri ini sehingga pilihan raya. Tak apalah, kita bertarung dalam pilihan akan datang. Sebab itulah saya sebut di sini, kita memilih tajuk kita ni kestabilan. Kalaulah mereka nak lawan kita, pilihan raya 5 tahun lagi untuk federal, lawanlah. Ceramah, kempen, TikTok, buatlah. 5 tahun. Kalau rakyat memilih perpaduan, alhamdulillah. Kalau rakyat menolak Perikatan Nasional, alhamdulillah. Memilih kerajaan perpaduan pun tak apa, menolak Perikatan Nasional pun tak apa. Sebab kita memilih demokrasi. Betullah hadirin sekalian, kita pula pada orang PAS kalau hadir di sini, jangan takut untuk mengundi ubah undi. Sebab fatwa pemimpin kamu berubah ikut musim. Saya 37 tahun dalam PAS, ditarbiahkan waktu itu UMNO KP. Panjanglah sudah cerita tajuk ni. Akhirnya berlaku peristiwa Mamali. Orang Islam mati, polis mati, semua orang Islam. Masa itu mereka memegang perlembagaan penjajah, menanggal luari, perjuangan kita jihad, mati kita syahid. Saya hafal semua benda-benda tu dulu. Kemudian satu ketika datang berbaik dengan UMNO, ini anugerah Allah, jadinya muafakat nasional. Dahulu. Kemudian DAP ini, DAP demokrasi, DAP tak menentang raja, DAP junjung perlembagaan, kempen habis-habisan untuk menangkan calon DAP di Teluk Intan. Lepas itu sekarang DAP KP, DAP komunis, DAP dengan Singapura, DAP Israel, dah pula berubah, fatwa berubah. Ahzab sentiasa berubah. Dulu kami dalam PAS dulu menggelarkan BN itu Ahzab. Sekarang mereka duduk belah sana, kita pula Ahzab. Jadi ahli PAS yang hadir malam ni, tolonglah dengan nasihat Bang Mat orang tua lama ni, fatwa-fatwa ni bermusim. Jangan takutlah untuk nak undi calon-calon daripada kerajaan perpaduan. Jangan takutlah. Kita tengok MCA ni sama mereka ni jahat apa semua tu. MCA lah kepala jahat. Mari pilihan Tanjung Pek. Dari sini kita ke Dumai.
pergi ke Dumai dengan kereta, keluar mengundi beramai-ramai MCA sahabat kita. Nampak? Sebab itu fatwa-fatwa pemimpin PAH ni jangan pakai langsung. Setuju ke tak? Dia akidah tak boleh berubah. Semua 5 waktu. Kamu duduklah Eskimo, Kanada, ke mana kan? 5 waktu. Puasa bulan Ramadan tak boleh puasa bulan lain 30 hari. Betul tak? Pergi haji umrah di Mekah tak boleh pergi London. Pergi boleh lah, tapi umrah dan haji tetap di Mekah. Itu akidah. Ini musim ni, ini kumpulan azab. Musim lain, ini kumpulan azab. Musim ni UMNO KP, musim ni UMNO anugerah Allah. Pilihlah dengan wisdom yang Allah Ta'ala beri fikiran. Kita nak bina kerajaan perpaduan, dan kerajaan perpaduan ini akan melahirkan kemakmuran, insya-Allah. Inilah harapan kita, dan saya harap pilihan raya di Negeri Sembilan ini, mungkin saya tak datang gerak kerana ini, insya-Allah di tangan mimpin yang ada di belakang ni, bersama dengan Barisan Nasional, kita boleh menang, insya-Allah 36-0. Insya-Allah. Jadi saya banyak akan tumpu di negeri lain yang dianggap agak berlaku sedikit ketegangan bukan fizikal, ketegangan fikiran yang ditaburkan, macamlah juga malam selawat. Selawat tu bagus, doa. Ya Allah Tuhan kami, janganlah negara Kedah jatuh ke tangan puak musuh-musuh Allah. Kita ni daripada kerajaan perpaduan ni musuh Allah. Bila polis panggil dia, tanya dia, saya tak maksudkan parti politik, saya kata Yahudi dan Nasara. Teradu ya kan, tahanlah hujah kamu tu, kami ini musuh Allah. Inilah mereka akan berubah fatwa mengikut jam dan waktu, mengikut keadaan dan suasana. Bukan ulama-ulama terdahulu. Kita lihat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, mereka pertahankan fatwa walaupun mereka itu dibunuh atau dibuang daerah, dibuang dan sebagainya. Mereka tetap mempertahankan fatwa mereka, berlawan dengan pemerintah walaupun waktu itu pemerintah Islam. Kenapa? Ini ulama yang berwibawa. Fatwa pemimpin Pak, hampa saya percaya dia boleh berubah setiap hari dan setiap waktu. Selamat memenangkan kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.